pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim ya khabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintahmu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Izzuddin atas mengetuai bacaan doa seperti tadi. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan insya-Allah. Pada malam ini saya akan memberi taklimat berkaitan dengan MP Kafa. Apa itu MP Kafa? Modul penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain ataupun MP Kafa. Okey. Boleh kita tengok sama-sama slide yang akan ditunjuk. Taklimat khas pelaksanaan MP Kafa. Modul penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain MP Kafa. Okey, seterusnya. Slide 2. Okey, pengenalan. Apa itu MP Kafa? Pengenalan MP Kafa. JAKIM memperkenalkan pelaksanaan berbentuk penilaian yang menyeluruh bagi menggantikan 5 subjek peperiksaan UPKK secara bertulis. Okey? Faham JAKIM memperkenalkan pelaksanaan berbentuk penilaian yang menyeluruh bagi menggantikan 5 subjek peperiksaan UPKK secara bertulis. Penilaian ini akan menggunakan yang dinamakan modul penilaian kelas Kafa yang dikenali sebagai MP Kafa. Modul penilaian kelas Kafa iaitu MP Kafa akan diadakan dengan penilaian sepenuhnya iaitu secara lisan. Okey? Ia susulan daripada pengumuman menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu YB Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad. Okey, kita teruskan dengan pelaksanaan MP Kafa. Pelaksanaan MP Kafa ialah kita tengok subjek-subjek je sama je, iaitu subjek ulum syariah, subjek jawi dan khot, subjek adab akhlak Islamiyah, subjek sirah dan subjek lughah Al-Quran.
Okey, 5. Sama je macam yang anak-anak belajar waktu kelas tambahan dan juga waktu kelas biasa. Kelas biasa bermula tak silap Ustaz bulan 9 ataupun 8 dah belajar subjek UPKK. Kalau kelas biasa, kalau kelas tambahan berlanjutan daripada kelas tambahan pada awal tahun sehingga akhir bulan 9. Okay, baik. Penilaian ini terdiri daripada 2 kategori. Okey. Penilaian ini terdiri daripada 2 kategori. Pertama, secara lisan berdasarkan kepada silibus dari tahun 3 hingga tahun 5 yang terdapat dalam buku nota padat UPKK. Dalam nota padat UPKK, semua anak-anak ada kan nota padat UPKK? Semua apa yang terdapat dalam nota padat UPKK akan disoal secara lisan. Dah faham? Penilaian yang kedua pula, tadi penilaian pertama secara lisan. Yang kedua, penilaian yang kedua ataupun boleh dikatakan bahagian B. Tadi itu bahagian A. Ini bahagian B ataupun penilaian yang kedua ialah terhadap 3 elemen. Iaitu elemen yang pertama, nilai dan sahsiah. Elemen yang kedua, kehadiran dalam PDPR. Kehadiran dalam PDPR. Dan yang ketiga, merangkumi aspek hasil kerja dan komitmen. Sekiranya guru ada bagi kerja, disiapkan, minta disiapkan secara offline, iaitu bagi gambar ke apa ke, itu hasil kerja dan komitmen. Okey, saya teruskan dahulu. Lepas ni sekiranya ada persoalan baru tanya. Boleh tanya dekat chat ataupun boleh tanya dekat boleh terus bertanya secara ni lah. Berterus bertanya. Okey, seterusnya kita tengok bahagian A dulu. Okey, pelaksanaan MP Kafak iaitu yang Ustaz ada beritahu tadi, dia terdiri daripada 2 bahagian ataupun 2 kategori. Bahagian pertama, kategori pertama, bahagian A iaitu yang menggunakan silibus kurikulum Kafar JAKIM tahun 3 hingga tahun 5 iaitu buku nota padat UPKK. Buku nota padat UPKK mengikut kurikulum Kafar JAKIM daripada tahun 3 hingga tahun 5. Penilaian dilaksanakan oleh, kalau di sini guru Kafar, kalau kita guru-guru sekolah, guru yang mengajar diniyah. Guru yang mengajar diniyah akan melaksanakan ataupun akan bertanya secara lisan kepada anak-anak. Dilaksanakan oleh guru Kafar dari premis Kafar yang berdaftar. Kita telah, untuk makluman, kita telah berdaftar penuh dengan JAIS. Maksudnya boleh kita laksanakan di sekolah. Kita telah berdaftar penuh dan juga kita dapat angka giliran daripada JAKIM. Maksudnya dah penuh lah. Kalau tak ada angka giliran dari JAKIM, kita tak penuh. Sekarang ni Alhamdulillah sekolah kita dah dapat angka giliran penuh, angka giliran daripada JAKIM dan juga dapat pendaftaran penuh daripada JAIS. Boleh dilaksanakan dekat sekolah. Tiada masalah. Soalan berbentuk modul. Okey, nanti saya akan beritahu apa itu modul. Soalan berbentuk modul digunakan untuk menilai calon. Okey, lepas ni saya akan bagi perincian apa itu modul tersebut. Okey, arahan. Calon dikehendaki menjawab setiap arahan yang diberikan berdasarkan subjek yang dinilai. Okey, tak faham lagi? Mungkin ada yang keliru. Apa bahagian A ni? Nanti saya akan terangkan apa itu bahagian A. Okey, bahagian B. Bahagian B iaitu penilaian dan pemarkahan. Penilaian dan pemarkahan ini yang saya sebut tadi iaitu merujuk kepada nilai dan sahsiah di dalam kelas ataupun nilai dan sahsiah ketika dalam PDPR ataupun nilai dan sahsiah sewaktu PC, sewaktu berlakunya pembelajaran di dalam kelas. Itu akan dinilai dan sahsiah tersebut akan dinilai. Dan juga kehadiran dalam PDPR. Okey, kehadiran dalam PDPR kita tengok kehadiran dia macam mana.
waktu kelas masuk ke tidak. Guru subjek akan menilai benda ni. Dan hasil kerja sepanjang sesi persekolahan tahun 2020 hingga 2021. Ia bermula daripada tahun lepas lagi akan dinilai, iaitu pada awal tahun. Kalau perasan, kita telah bersekolah sepanjang 3 bulan. Kalau tahun lepas. Bulan 1, bulan 2 dan bulan 3. Dan juga pada akhir tahun. Kalau perasan, kita telah bersekolah pada bulan 7, bulan 8, bulan 9. Betul lah. Bulan 9, bulan bulan 10 kita dah start berhenti. Ustaz tak ingat. Saya ingat Ustaz bulan 10 tu PKP balik. Ustaz tak ingat. Tapi kita sempat bersekolah. Kita sempat bersekolah dan guru-guru ada catatan tersendiri. Okey, kita tengok markah keseluruhan. Okey, sebelum tu saya nak clear. Bahagian A dan bahagian B ini adalah satu subjek. Contohnya satu subjek, satu mata pelajaran, ada bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A dan bahagian B. Contohnya Lughatul Quran, ada bahagian A dan bahagian B. Ulum Syariah, ada bahagian A dan bahagian B. Apa lagi subjek? Sirah, ada bahagian A dan bahagian B. Dan juga subjek adab dan subjek jawi dan khat. Semua ada bahagian A dan bahagian B. Okey, markah keseluruhan. Markah keseluruhan, bahagian A terdapat 75%. Manakala bahagian B 25%. 25% pecahan dia nilai saksiah 5%, kehadiran PDPR 10% dan hasil kerja dan komitmen ialah 10%. Okey. Dalam bahagian A, Acik akan diterangkan bawah pula. Bahagian A dia ada terdiri kepada 3. Okey, ayat tarik. Bahagian A dia ada 5 soalan besar, 5 set soalan dan dia akan ditanya 3 set soalan sahaja. Ada 5 set soalan, akan ditanya 3 set soalan sahaja kepada anak-anak. Dah faham? Okey, jelas ya? Dan setiap satu set soalan ada 15. Setiap satu set soalan ada 15 soalan. Dan markah dia adalah 25 markah. Kalau 25 markah kali 3 dapat 75% ataupun 75 markah. Okey. Setakat ni jelas. Saya teruskan dulu. Sekiranya ada persoalan boleh terus tanya dekat dalam chat. Sekiranya ada persoalan boleh terus tanya dekat dalam chat. Okey, seterusnya. Maklimah Ilyani, seterusnya yang bawah. Maklimah Ilyani yang bawah. Okey, atas ya. Okey, baik. Okey. Betul dah. Okey. Pelaksanaan oleh pentadbir premis hendaklah ini untuk pengetahuan, guru-guru dunia akan dilibatkan semua sekali dalam penilaian ini. Guru-guru dunia akan dilibatkan semua sekali dan jadual seperti yang saya telah maklum, jadual dilaksanakan selama 2 minggu. Kalau daripada JAKIM, dia minta 15 hingga 30 November. Tapi saya kira-kira anak murid kita boleh selesai daripada 15 sehingga 26. Tak silap Ustaz, 26 ke 27? Yang itulah. 26. 26 hari bulan. 27. Okey, 26 hari bulan hari Jumaat. Maknanya seorang kena jawab 45 soalan. Betul. 45 soalan akan kena jawab 45 soalan. Nanti saya akan tunjuk macam mana bentuk macam mana dia punya pelaksanaan macam mana dia punya
cara soalan dia. Okey. Pelaksanaan MP Kafa menggunakan sepenuhnya manual PDPR, Kafa dan sekolah ajar kimia. Ini cara dibekalkan yang telah kita belajar dalam kelas. Okey, kita tengok peranan ibu bapa pula. Okey, peranan ibu bapa, ambil maklum. Pertama, ambil maklum silibus MP Kafa UPKK. Kedua, jadual penilaian yang ditetapkan oleh guru. Lepas ni, jadual penilaian akan diletak dalam kelas. Murid-murid akan tengok dan murid-murid akan hadir seperti sekarang. Maksudnya minggu pertama, sekarang ni minggu B. Kalau minggu depan, bagi pelajar grup A. Okey, grup A sahaja yang datang. Grup CA saja akan disoal. Manakala grup B pada minggu hadapannya. Okey? Okey, memastikan calon dapat dihubungi oleh guru sekiranya ada kes-kes tertentu seperti na'udzubillah min zalik, seperti terdapat kecelakaan ataupun tidak boleh hadir ke sekolah kerana kuarantin, guru akan hubungi. Okey, seterusnya menjaga kesihatan calon. Sekiranya hendak datang ke sekolah, pastikan calon tersebut sihat, insya-Allah. Kita doakan anak-anak kita sihat untuk menjadi perusahaan. Seterusnya, elakkan risiko. Ini besar. Ini saya ambil ni daripada JAKIM. JAKIM dia buat elakkan risiko. Maksudnya anak-anak semua sekali kena jaga sama-sama SOP. Seterusnya, persediaan alat tulis atau keperluan yang ditetapkan. Okey, alat tulis perlu dibawa sekiranya ada soalan yang perlu ditulis. Ada juga soalan yang perlu ditulis, murid akan tulis dan tunjukkan kepada guru yang bertugas, guru yang menilai. Contohnya, saya ambil contoh subjek Jawi. Subjek Jawi sekiranya ada perkataan dimintakan untuk jawikan perkataan tersebut. Okey, murid akan jawikan atas kertas dan tunjukkan kepada guru. Itu sebab itulah perlu ada alat tulis. Seterusnya, membimbing calon untuk mengulang kaji silibus. Okey, ini ibu bapa, guru-guru pun dalam kelas buat ulang kaji juga. Di rumah, ibu bapa membimbing anak-anak untuk mengulang kaji pelajaran juga. Saya percaya semua ibu bapa telah mengambil pendekatan untuk ulang kaji bersama-sama supaya dapat anak-anak dapat menjawab, insya-Allah. Seterusnya, yang ketiga, usaha, doa dan tawakal. Kita kepada Allah SWT, kita usaha, anak-anak usaha dan kita berdoa kepada Allah dan kita tawakal kepada Allah SWT supaya anak-anak dapat menjawab dengan baik, insya-Allah. Okey, baik. Okey, besar sikit. Besar sikit. Bukan besar, maksudnya bagi nampak tak zoom. Okey. Okey, ini adalah jadual penilaian MP Kafa. Okey, ni macam saya sebut tadi, calon akan hadir ke sekolah mengikut penggiliran yang telah ditetapkan. Seperti kumpulan A dan kumpulan B. Bagi kumpulan A, pada minggu hadapan, kumpulan A 15 hingga 19 November. Okey, manakala 2 minggu lagi, 22 hingga 26 November, iaitu bagi kumpulan B. Okey, ini adalah hari-hari akan berlaku ujian. Hari-hari akan berlaku ujian. Isnin, ulum syariah, iaitu akidah dan ibadah. Selasa, adab, akhlak Islamiyah. Rabu, sirah. Kamis, lughah Al-Quran ataupun bahasa Arab. Jumaat, jawi dan khat. Jawi dan khat. Okey. Pelaksanaan penilaian akan dilakukan di dalam kelas.
akan dilakukan di dalam kelas yang berasingan dengan murid-murid yang lain. Bermaksud, seorang guru akan menyoal seorang murid. Seorang guru akan menyoal seorang murid. Contohnya, Akil Jafri akan disoal mungkin guru penilai satu. Ustaz tak akan tetapkan siapa guru penilai, tapi murid tersebut akan pergi ke bilik penilai tersebut dan akan dinilai. Akan dinilai secara lisan. Okey? Seterusnya, sama juga untuk hari Selasa, untuk hari Rabu dan Khamis Jumaat. Semua akan dinilai secara lisan. Sekiranya ada bertulis, baru bertulis. Ya, bertulis tu maksudnya jawikan ataupun tuliskan perkataan dalam bahasa Arab. Mungkin, wallahu alam, saya tak tahu macam mana. Cuma kertas soalan tersebut begitu yang saya dapat, dan akan dibuka, guru penilai akan buka soalan tu pada hari tersebut. Bukan guru penilai boleh tengok dulu sebelum tu, tak. Itu adalah ketetapan daripada JAKIM sendiri. Kertas soalan tak boleh dibuka pada awal, kena buka pada hari kejadian. Okey. Sekiranya okey, di situ saja saya punya okey, sebelum kita masuk soal jawab, sukanya saya nak tunjuk, okey, Mu'alimah Iliani boleh tutup kejap. Ustaz Ana nak tunjuk present satu lagi. Okey, sekejap ya. Okey, saya akan tunjuk borang permarkahan. Nampak tak borang permarkahan? Kalau nampak kata saya raise hand. Kalau nampak raise hand. Kalau nampak raise hand. Okey. Raise hand. Okey. Semua nampak ya? Ustaz tak nak terlepas. Okey. Okey. Ini adalah borang permarkahan individu bagi satu-satu mata pelajaran. Contohnya nama sekolah. Okey. Nanti Ustaz akan isi nama sendiri. Nama sekolah. Dan nama calon, contohnya letak nama Baihaqi Zihni. Mata pelajaran, contohnya mata pelajaran dia adalah mata pelajaran ulum syariah. Nombor pusat dan nombor giliran. Yang ni atas ni adalah tugas guru penilai. Guru penilai akan isi. Okey, boleh faham? Okey. Yang saya sebut tadi, ada 75 markah bagi bahagian A. Jelas tak? Ke Ustaz yang besarkan? Okey. Okey. Nampak kan? Okey. Bahagian A 75 markah. Dalam bahagian A terdapat 3 set soalan. Satu set ada 3 set soalan. 1, 2, 3. Ada 3 set soalan. Dan Ustaz beritahu tadi, terdapat 5 set soalan dalam satu mata pelajaran. 5 set soalan dalam satu mata pelajaran. Faham? Ada set alif, ada set ba, ada set ta, ada set sa dan juga set alif, ba, ta, sa, jim. Maksudnya ada 5 set soalan bagi setiap mata pelajaran. Dan ada setiap satu set soalan terdapat 15 soalan. Setiap set terdapat 15 soalan. Okey? Dan setiap soalan ni mungkin ada 2 markah, 2 markah, 2 markah, 2 markah. Mungkin ada part-part yang satu markah. Okey, ini 1 markah, ini 1 markah. Ya, boleh mencukupi 25 markah. Okey. Seterusnya, yang saya beritahu tadi ada bahagian B. Kita tengok bahagian B. Bahagian B, 25 markah, nilai dan sahsiah. Nilai dan sahsiah 5 markah, PDPR 10 markah, hasil kerja dan komitmen 10 markah.
Ini adalah bagi mata pelajaran tersebut. Bukan keseluruhan, tak. Mata pelajaran tersebut. Contohnya ulum syariah. Okey, ulum syariah. Guru tersebut akan nilai, tengok nilai sasiah dia macam mana. Kelahiran PDPR dia macam mana. Hasil kerja dan komitmen macam mana. Okey, dia akan bagi markah. Garis panduan markah telah guru-guru dapat, guru-guru akan menilai mengikut garis panduan markah yang telah diberikan oleh JAKIM. Okey, dan keseluruhan jumlah markah bagi ulum syariah dia akan tambah A dan B. Bahagian A akan dicampur dengan bahagian B, itu adalah markah keseluruhan di sini. Okey. Okey, jelas tak yang bahagian borang pemarkahan ni? Okey, sekiranya jelas, Ustaz buka kepada soalan. Sekiranya ada soalan, ibu bapa ada soalan. Ada soalan boleh terus bertanya. Takut mungkin ada yang tidak faham atau macam mana. Terus bertanya. Kalau, okey, Auni bertanya, maknanya seorang kena jawab 45 soalan je. Betul. 3 kali 15 soalan. Betul. Akan jawab bagi satu subjek 45 soalan secara lisan je. Bukan menulis. Secara lisan. Faham? Secara lisan. Contohnya dapat jawab, dapat markah terus. Boleh faham? Yang lain ada yang hendak bertanya? Kumpulan B bila? Okey, kumpulan B akan dilaksanakan pada minggu hadapan. Maksudnya minggu hadapan ni kumpulan A. Minggu satu lagi baru kumpulan B. Iaitu pada 22 hingga 26. 22 hingga 26. 22 hingga 26 hari bulan 11. Ada nak bertanya lagi? Soalan ini ada pilihan jawab. Okey, soalan tiada pilihan jawapan. Guru tidak akan sebut jawapan. Guru tidak akan sebut apa-apa pilihan jawapan, tak. Murid akan jawab sendiri. Contohnya, rukun Islam ada berapa? Jawab terus. Faham? Faham? Rukun Islam ada berapa? 5. Dapat markah dah. Contohnya kita ambil wahdaniyah contohlah. Sifat wahdaniyah. Apa pengertian sifat wahdaniyah? Ya, periksa dekat sekolah sahaja. Kita tak pergi mana-mana, dekat sekolah. Set soalan yang perlu dijawab ditekatkan oleh pihak sekolah atau murid yang pilih. Pihak sekolah yang tetapkan. Pihak sekolah yang tetapkan. Pihak sekolah yang tetapkan soalan, yang tetapkan set soalan. Pihak sekolah yang tetapkan. Nadia Hannah. Parent Nadia Hannah dah tanya. Set soalan yang perlu dijawab ditetapkan oleh pihak sekolah atau murid yang pilih. Pihak sekolah yang tetapkan. Okey, yang lain ada soalan yang masih tak clear ataupun apa-apa yang saya sebut yang tak clear? Yang lain macam mana? Okey, jelas, syukuran Ustaz. Okey, yang lain? Ustaz, jangka masa ujian. Okey, baik. Bagus soalan. Okey, bagus soalan. Okey, jangka masa ujian. Okey, setiap set terdapat 15 soalan. Betul? Setiap set terdapat 15 soalan macam yang saya tunjukkan sekarang.
Ada 15 soalan. Dan 15 soalan ini merangkumi setiap telah ditolak, telah dikira. Setiap soalan ni adalah setiap set 15 minit. 15 minit, 15 minit dan 15 minit. 15 minit bagi set yang pertama, 15 minit bagi set yang kedua, 15 minit bagi set yang ketiga. Mungkin set ni dia pilih alif. Cikgu cara ditetapkan alif, ta, jim. Contohlah. Alif, ta, jim. 15 minit bagi set satu, 15 minit bagi set yang kedua dan 15 minit bagi set yang ketiga. Okey, boleh faham? Okey, jelas tak? Jelas. Okey. Okey, baik. Terus dapat markah ke? Okey. Markah tidak akan diberi kepada murid-murid dan ibu bapa. Markah akan dikeluarkan oleh JAKIM. Sekolah tiada Sekolah tiada kuasa untuk memberi tahu markah. Walaupun sekolah sendiri tahu siapa yang akan dapat A, siapa yang penuh markah, tetapi guru-guru tidak dibenarkan ataupun dia ada di bawah akta lah. Sekarang ni di bawah akta rahsia kerajaan, macam itulah. Sekolah tidak boleh mendedahkan markah kepada murid-murid. Markah akan diberikan setelah habis semua ujian dan markah akan diberikan daripada JAKIM. JAKIM sendiri, guru akan beri markah kepada JAKIM dan JAKIM akan keluarkan sijil untuk anak murid. Kertas periksa pada akhir bulan ke? Maksud Tuan Zainal macam mana? Kertas periksa pada akhir bulan ke? Maksudnya macam mana? Kertas periksa pada akhir bulan ke? Maksudnya macam mana? Sepatutnya lah. Ya, kertas periksa. Saya tak faham soalan daripada Tuan Zainal. Tuan Zainal Asri, boleh terus jelaskan? Maksudnya bagi tu bila ya? Okey. Maksudnya bagi tu tak, saya tak bagi kertas ni tak. Saya tak bagi kertas ni. Kertas ni hanya kepada guru penilai sahaja. Dan markah keseluruhan akan dikeluarkan oleh JAKIM. Faham ya? Markah keseluruhan akan dikeluarkan oleh JAKIM. Bukan bagi kertas ni. Kertas ni hanya saya tunjuk saja sebagai panduan pada ibu bapa. Kertas yang saya tunjuk sekarang ni hanya panduan sahaja. Ni adalah untuk kepada guru. Ibu bapa takkan dapat kertas ni. Sekiranya, okey saya beritahu siap-siap. Sekiranya kertas ini bocor dan kertas ini bocor, terdapat markah dan juga tantangan semua ni, guru penilai yang di bawah ni akan boleh disoal siasat oleh JAKIM lah. Lebih kurang macam tu. Sebab kertas soalan ni, kertas borang pemakahan ni tidak boleh diberikan kepada siapa-siapa. Okey, keputusan markah. Okey, keputusan soalan daripada Azlan Shah, Tuan Azlan. Keputusan markah murid-murid bila diberitahu. Okey, keputusan ni saya tak dapat jangka bila, tapi kalau dari sekolah dah dapat dah tahu dah keputusannya. Cuma tunggu arahan daripada JAKIM. Sekiranya JAKIM beri green light untuk untuk memberitahu markah, baru beritahu. Tetapi yang saya faham, markah ni akan diisi dalam sistem JAKIM terlebih dahulu. Dan sistem JAKIM tu akan keluarkan sijil. Dari situlah boleh berikan kepada anak murid. Waktu itulah baru tahu markah anak-anak murid. Boleh faham? Jelas?
Ini ayah kali Syah tak sahabat? Azlan Syah ni. Okey, baik. Okey, ada lagi? Okey, kertas. Ada lagi? Yang masih tidak clear? Yang lain macam mana? Kalau clear, kalau rasa... Okey. Ustaz, saya kurang jelas berkenaan set-set soalan. Jika hari Rabu dijadualkan subjek sirah, maksudnya 3 set soalan itu ya, betul. Betul. Okey, saya baca. Ustaz, saya kurang jelas berkenaan set-set soalan. Jika hari Rabu dijadualkan untuk subjek sirah, betul, subjek sirah hari Rabu, maksudnya 3 set soalan itu berkaitan sirah, betul. Maksudnya set pertama sirah, set kedua sirah, set ketiga sirah. Tetapi tiga-tiga set tersebut berlainan soalan. Set 1 lain soalan dia. Set 2 lain soalan dia. Set 3 lain soalan dia. Tiada soalan pengulangan. Tiada soalan pengulangan. Maksudnya tiada soalan yang berulang. Okey? Faham ya? Ayah kepada Fakih, Tuan Jalil. Ataupun ibunya. Faham? Memang setiap hari akan ditanya soalan bagi subjek tersebut je. Tapi 3 set soalan. Contohnya hari Isnin. Hari Isnin minggu depan. Ulum syariah. Ulum syariah ada akidah dan adab. Okey, akidah dan adab akan disekalikan dalam satu set soalan. Okey. Akidah dan adab akan disekalikan dalam satu set soalan. Dia akan campur-campur lah. Mungkin ada 7 untuk akidah, 8 untuk ibadah. Dia akan buat macam tu. 7 untuk akidah, 8 untuk ibadah. Macam itulah, lebih kurang. Dan terdapat 3 set soalan. Okey? Pelaksanaan tu saya akan terangkan kepada anak-anak pelaksanaan waktu ujian tu saya akan terangkan pada dalam kelas bersama dengan anak-anak. Sebab anak-anak yang akan duduki ujian. Sekarang ni dengan ibu bapa saya akan terangkan bahagian ini sahaja. Untuk pelaksanaan, untuk guru penilai akan diterangkan di dalam kelas dengan anak-anak, insya-Allah. Okey, ada apa-apa lagi? Yang kurang jelas dan kurang faham berkenaan dengan MP Kafah? Sekiranya hendak bertanya direct, okey, boleh. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sepanjang penilaian MP Kafah ni, anak-anak ni dia akan ikut jadual belajar macam biasa ke ataupun dia ready untuk test tu je? Ready untuk test. Maksudnya tak perlu Ready bawa untuk buku test. belajar lah. Yes, tak perlu bawa buku belajar, bawa buku nota pajak UPKK, bagus. Okey, untuk pengetahuan, okey, saya cari imbas je. Untuk pengetahuan ibu bapa, anak-anak tidak akan disoal direct set 1, set 2, set 3. Tidak akan jawab direct. Okey. Anak-anak tidak akan dijawab direct. Maksudnya set 1, lepas tu set 2, lepas tu set 3. Tak. Pihak sekolah ataupun saya sendiri, saya menyusun jadual akan beri masa kepada anak-anak untuk membaca. Contohnya, anak murid tersebut telah selesai set 1. Okey, dia akan masuk ke kelas, dia akan ulang kaji balik soalan yang tak ditanya lagi. Macam itulah lebih kurangnya. Dia akan ulang kaji balik soalan yang tak ditanya lagi. Lepas tu, baru dipanggil untuk set soalan yang kedua pula. Lepas tu, lepas habis set soalan kedua, dia akan masuk kelas balik. Dia akan baca balik soalan yang tak tanya balik. Lepas tu, masuk set soalan yang ketiga pula. Sama juga macam tu. Tapi, semuanya adalah soalan yang berbeza. Tiada soalan berulang. Faham ya Puan Ezdiani? Faham. Okey. Okey. Ada yang bertanya. Okey, ada bertanya. Kalau ada soalan tak dapat jawab, boleh ke soalan yang berikut, lepas tu ulang soalan yang tak dapat jawab tadi. Atas budi bicara penilai. InsyaAllah saya akan beritahu macam tu.
saya akan taklimat kepada guru penilai. Kita minta, sebab ini adalah panggil apa, asas pertimbangan. Okey, asas pertimbangan MP Kafah sendiri, asas pertimbangan dilakukan MP Kafah ini supaya anak-anak itu dapat sebut pun dah cukup dah. Dah sebut, contohnya disebut CP-CP pun contohnya sepatutnya dia akan jawab haram ataupun sepatutnya dia akan jawab haram, tetapi dia jawab tidak sah. Maksudnya dia faham perkataan tersebut, cuma dia salah jawab. Itu CP-CP pun dah akan dapat markah. CP-CP insya-Allah akan diberi markah. Tapi kalau ulang soalan pun insya-Allah guru tersebut akan saya akan beri briefing pada guru-guru penilai. Guru-guru penilai akan ulang balik soalan sekiranya anak tersebut minta skip ke apa ke. Saya fikir anak-anak boleh bersuara untuk menjawab soalan insya-Allah. Okey, ada apa lagi yang hendak ditanya? Ada apa-apa lagi? Ustaz nak tanya, untuk grade A berapa markah dia? Untuk grade daripada Jakir ni saya kurang tahu, kurang faham. Sekiranya dah ada, saya akan bagi. Sekiranya dah ada, saya akan bagi. Sebab setakat ni daripada Jakir, daripada ni dia tak ada keluarkan apa. Okey, macam ni. Saya baru faham. Untuk graf, okey. Grade tu graf lah. Saya baru ingat apa yang dipanggil apa, yang ditaklimatkan kepada guru data dan guru UPKK. Untuk graf, dia akan tengok pencapaian murid. Contohnya, saya cerita. Macam graf peperiksaan UPKK kan ada contohnya A. A tu mungkin boleh 60. Mungkin. Wallahualam. Dia akan tengok graf murid tersebut. Contohnya pada tahun tersebut, average dia 70 je semua. Okey, waktu itulah dia jadikan graf tu sebagai A. Tetapi sekarang ni, pihak JKIM sendiri faham anak-anak murid tersebut ada yang tak dapat masuk kelas, ada yang tak dapat hadir secara penuh PDPR. Waktu sekarang pun banyak berlaku, ada yang kena kuarantin dan apa semua. Mungkin graf tu akan turun. Wallahualam, mungkin graf akan turun ke macam mana saya tak tahu. Mungkin 70 tu boleh jadi A, 60 tu boleh jadi A. Wallahu a'lam. Itu saya telah ditaklimatkan. Dia akan tengok markah anak murid terlebih dahulu. Okay, faham? Dia akan tengok markah terlebih. Sebab guru-guru penilai akan key in-kan markah ke dalam sistem. Dan dalam sistem tu barulah JAKIM akan keluarkan markah. Dia akan kumpulkan satu seluruh Malaysia markah-markah MP Kafah terlebih dahulu. Lepas tu barulah keluar grade macam mana. Dah faham poin SD yang ni? Faham. Okey. Ada lagi yang hendak bertanya? InsyaAllah. Jam telah menunjukkan 10.04 minit. Saya janjikan pukul 10 selesai. Ada apa-apa lagi yang tak clear? Saya kira semua faham dengan baik. Ibu bapa semua faham dengan baik. Sekiranya ada yang soal lagi? Tak ada dah. Sekiranya ada persoalan, boleh PM saya terus. Okey. Sebelum tu, saya nak bagi bukan penegasan. Saya nak bagi harapan. Saya berharaplah semua anak-anak murid, semua sekali anak-anak murid dapat hadir ke sekolah. Dapat bersemuka. Sekiranya tidak bergejala, sekiranya tidak dikuarantinkan, saya minta semua hadir ke sekolah. Okey, Akhil Jafri, macam mana dengan PCHI Amali Solat dan juga apa satu lagi?
ujian tafsir dan ujian tafsir dan hafazan. Okey, tiga-tiga tu dah ada markahnya. Markahnya dah ada dan akan diberikan kepada JAKIM, akan disekalikan dengan markah yang ini. Akan disekalikan dengan markah yang ini. Faham? Markah itu kamu dah buat, anak-anak telah buat PCHI, amali solat dan juga ujian tafsir dan hafazan. Maksudnya di sini tak ada dah buat ujian sekali lagi. Akan menggunakan ujian yang kamu telah lakukan sebelum ni. PCHI dan juga amali solat. Okay, boleh faham ya? Akil? Ataupun Puan Zaitun jaksa saya yang itu dia ni. Okey. Faham ya? Maksudnya PCHI yang amali solat telah selamat, markah-markahnya. Tinggal kami key in-kan sahaja. Sekiranya diminta baru key in dalam sistem tersebut. Ataupun dalam yang yang mereka berikan apa-apa sistem ataupun dalam Excel ke apa ke, nanti akan dimasukkan markah ke dalam tersebut, dalam sistem tersebut. Okay, boleh faham ya? Ada yang hendak ditanya lagi? Saya kira itu sahaja. Saya apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja. Saya kira sampai di sini saja untuk taklimat dari saya. Saya doakan supaya anak-anak dapat menjawab dengan baik, dapat menjawab dan membaca buku di rumah. Membaca buku di rumah pada hari Isnin, nanti saya akan kongsikan set ini ke dalam grup dan juga rakaman ini dalam grup insya-Allah. Okey, ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika.